24. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan ayat yang lengkap. Okey, soalan ini ialah soalan pemahaman di mana kamu kena baca keseluruhan teks ini. Apakah yang cuba disampaikan di dalam petikan ini? Okey, sekarang mari kita baca bersama-sama. Hidup negara kita yang berbilang bangsa dan budaya memerlukan keharmonian, gotong royong dan semangat bekerjasama dalam melakukan sesuatu tugas sangat penting kerana dapat mewujudkan keharmonian antara kaum. Dengan mengamalkan semangat ini, segala kerja atau masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Setiap anggota masyarakat dapat bergaul mesra dan mengenali antara satu sama lain. Perasaan buruk sangka atau benci antara satu sama lain juga dapat dikikis. Semangat bergotong royong sebenarnya telah lama diamalkan sejak dahulu lagi, terutamanya di kampung. Contohnya, penduduk mengamalkan semangat bergotong royong dalam aktiviti harian. Misalnya, semasa gotong royong membersihkan dewan, majlis perkahwinan, jamuan makan dan sebagainya. Masyarakat di bandar pula lazimnya kurang mengamalkan semangat ini. Mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Aktiviti gotong royong memberikan banyak manfaat, antaranya kita boleh mengenali masyarakat di sekeliling kita dengan lebih mesra, walaupun berbeza dari segi bangsa dan agama. Oleh yang demikian, semangat ini perlu dipupuk dalam diri setiap individu agar masyarakat hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera. Okey, baik. Petikan ini berkaitan dengan sikap kerjasama dalam mewujudkan perpaduan kaum. Jadi ada batakan di sini tentang cara-cara bagaimana untuk mencapai kesefahaman antara satu kaum dengan kaum yang lain. Baik, dalam petikan ini juga, dalam perenggan yang keempat, ada juga dinyatakan tentang perbezaan antara masyarakat di bandar dengan masyarakat di kampung. Masyarakat di bandar ni mereka kurang mengamalkan semangat gotong royong sebab terlalu sibuk dengan tugas masing-masing. Sedangkan di kampung ataupun penduduk kampung lebih mengamalkan semangat kerjasama, sebab kehidupan mereka lebih tenang dan tidak sibuk. Sekarang mari kita cuba jawab soalan yang pertama. Mengapakah aktiviti gotong royong dan sikap bekerjasama penting? Aktiviti gotong royong dan sikap bekerjasama penting kerana jawapannya ada di perenggan yang pertama. Iaitu kerana dapat mewujudkan, ibu sambung di bawah, harmonian antara kaum. Jadi jawapan ini kamu boleh dapati di dalam perenggan pertama. Seterusnya kita pergi ke soalan B. Semangat kerjasama memberikan impak yang positif dalam masyarakat. Impak yang positif ni maksudnya kebaikan. Segala kerja dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Selain itu, setiap anggota masyarakat dapat bergaul mesra dan mengenali antara satu sama lain. Okey, jawapan ini memang ada di dalam petikan. Cuba kamu lihat petikan itu. Okey, baik. Soalan yang ketiga, bagaimanakah kita hendak mengekalkan keharmonian negara? Ini soalan yang hebat. Jadi kamu kena fikir sebab kalau kamu tengok sini, markah yang diberikan ialah 3 markah. Jadi kamu perlu menggunakan ayat kamu untuk menghuraikan jawapan. Okey. Kita dapat mengekalkan keharmonian negara
Dengan cara apa? Bagaimana kita dapat mengekalkan keharmonian negara? Keharmonian ni maksudnya tidak ada gaduh-gaduh. Kita tahu di Malaysia ni ada banyak kaum, India, Melayu, Cina, Dusun, Kadazan, Iban dan sebagainya. Jika kamu lihat keadaan di Malaysia ni, kita tidak ada peperangan yang melibatkan kaum. Dan kehidupan kita aman dan damai. Jadi bagaimana kita dapat mengekalkan keharmonian ni? Cuba kamu fikir. Tentulah dengan cara menghormati. Ini yang penting, menghormati antara kaum. Saling bekerja sama dan bersatu padu. Jawapan di sini ialah kita dapat mengekalkan keharmonian negara dengan cara menghormati antara kaum, saling bekerja sama dan bersatu padu. Kamu dapat soalan yang terakhir, soalan 25. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan ayat yang lengkap. Selamat pagi, tahniah saya ucapkan kepada Nadia kerana terpilih menerima anugerah pelajar cemerlang pada tahun ini. Selamat pagi, terima kasih. Bolehkah saya menemu nama Nadia? Boleh, silakan. Adakah Nadia menjangka akan menerima anugerah ini? Saya tidak menjangka akan menerimanya kerana ramai pelajar lain yang cemerlang dalam pelajaran. Apakah perasaan Nadia apabila diumumkan sebagai penerima anugerah ini? Saya begitu gembira kerana usaha gigi saya selama ini membuahkan hasil. Bolehkah Nadia berkongsi tentang cara-cara belajar yang berkesan? Di sekolah, saya akan memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar. Jika ada yang tidak dipahami, saya akan bertanya dengan guru. Di rumah pula, saya akan mengulang kaji dan membuat nota-nota ringkas tentang pelajaran yang telah diajar. Selain itu, saya akan membuat latihan yang diberikan oleh guru. Siapakah yang selalu memberikan dorongan kepada Nadia untuk maju dalam pelajaran? Ibu bapa dan guru-guru saya. Ibu bapa selalu membimbing saya di rumah. Guru-guru juga tidak pernah jemu memberikan tunjuk ajar. Perkataan jemu di sini ialah bosan. Selain itu, rakan-rakan sekelas juga turut belajar bersama-sama secara berkumpulan. Baiklah Nadia, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah sekali lagi. Terima kasih. Di dialog ini berkaitan tentang Nadia yang dipilih menjadi pelajar cemerlang. Jadi Nadia telah terpilih untuk menerima anugerah ini. Nadia telah berkongsi tips cara-cara belajar yang berkesan, iaitu di sekolah dia memberikan tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar. Jika tidak faham, dia akan tanya. Di rumah pula, dia akan mengulang kaji dengan membuat nota-nota ringkas. Dan dia juga membuat latihan yang diberikan oleh guru. Seterusnya kita jawab soalan yang berikutnya. Perkataan gigih dalam petikan boleh digantikan dengan perkataan. Gigih sini bermaksud. Kamu boleh tulis apa-apa saja maksud yang penting berkaitan, yang penting maksudnya sama dengan gigih. Cikgu tulis tidak berputus asa. Siapakah yang memberikan dorongan kepada Nadia untuk maju dalam pelajaran? Siapa yang memberikan dorongan ataupun sokongan kepada Nadia? Dalam petikan tadi, dalam dialog tadi ada dinyatakan, iaitu ibu bapa dan guru-guru yang memberikan dorongan. Salin balik ikut ayat di atas, ayat tanya di atas, untuk maju dalam pelajaran. Cikgu baca sekali lagi. Ibu bapa dan guru-guru yang memberikan dorongan kepada Nadia untuk maju dalam pelajaran. Baik, seterusnya, pada pendapat kamu, apakah cara-cara untuk menjadi murid yang cemerlang? Sebenarnya tips ini ada dikongsikan oleh Nadia dalam dialog tadi, tapi kamu perlu gunakan ayat kamu sendiri. Pendapat saya, cara-cara untuk menjadi murid yang
cemerlang ialah sentiasa menumpukan perhatian di dalam kelas, menyediakan jadual belajar secara berkumpulan dan berbuat baik kepada ibu bapa dan guru. Okey, ini ialah jawapan. Sebenarnya jawapan lain pun boleh diterima. Okey. Cikgu baca jawapan cikgu ya. Pada pendapat saya, cara-cara untuk menjadi murid yang cemerlang ialah sentiasa menumpukan perhatian di dalam kelas, menyediakan jadual belajar secara berkumpulan dan berbuat baik kepada ibu bapa dan guru. Okey, jadi jika kamu dapat menjawab soalan seperti ini, jawapan seperti ini, kamu akan mendapat 2 markah. Okey, murid-murid, selesai sudah perbincangan kita tentang kertas 1 UPSR bahagian B. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat menyemak, menanda dengan pen merah, kemudian buat pembetulan bagi jawapan yang salah. Okey, kamu boleh merujuk jawapan cikgu di dalam video ini. Okey, kelas akan datang kita akan buat pula kertas 1 bahagian A. Okey, jadi kamu diminta untuk bersedia. Jangan lupa untuk menjawab terlebih dahulu, kemudian baru kamu lihat. Okey, baru kamu tonton semula video ini untuk mendapatkan jawapan. Okey, selamat belajar.